tetapi itu persepsi yang tidak berpatutan untuk mereka. Because banyak belia-belia ni sekarang actually melihat untuk peluang pekerjaan. Sebagai contoh, dekat Masalawil sekarang, hampir 30 belia dari golongan tertinggi yang kami memberikan peluang separuh masa. Because kalau lihat, mereka nak peluang pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan mereka. Bukan bantuan one off atau bukan bantuan yang dikatakan short term. So mereka nak peluang pekerjaan yang berintegriti, yang mempunyai career planning atau career development. So itulah harapan-harapan belia muda yang dari galangan golongan tertinggi. Adakah Kuhan risau yang insiden kemiskinan bandar yang buruk dan juga kanak-kanak dari keluarga pendapatan rendah yang sertai kajian ini berdepan dengan cabaran dan juga masalah dari segi pembelajaran di rumah yang berkesan? Adakah wujud risiko untuk mereka terjerumus dalam insiden sosial di masa hadapan? Saya tahu Kuhan ada juga bekerja dengan anak-anak muda yang sekarang ini sudah berubah kepada satu kehidupan yang lebih positif. Okey, yang ni memang sesuatu yang kami risaukan, because kalau kita lihat dari sejak 2015, Masalawil memang bekerja untuk membendung masalah-masalah sosial di kalangan belia berisiko tinggi, dari penularan contohnya gangsterisme, penyalahgunaan dada dan juga pelbagai substance dan juga sexual abuse. So, kalau kita lihat sekarang banyak belia, contohnya seorang belia baru datang dan join kita orang dekat Masalawil. And apa yang kita risaukan is jalan pintas yang mereka mungkin akan ambil tanpa mengenali apakah faedah yang mereka akan mengalami di jangka masa yang akan datang. So memang yang ni kita lihat trend-trend untuk masuk jalan pintas ni semakin menular. Kalau kita lihat ramai yang start dah masuk ke dalam masalah-masalah sosial, because mereka ingatkan yang ni adalah satu solution yang cepat, yang pintas untuk keluar daripada kesan pandemik ni. So memang merisaukan kalau kita lihat dari segi akar umbi. Jadi apa lagi pengalaman yang Kuhan boleh kongsikan bila Kuhan bertemu dengan mereka, menghantarkan bantuan makanan di rumah-rumah mereka? Apa lagi yang Kuhan lihat daripada pengalaman tersebut? Okey, kalau saya lihat daripada pengalaman tersebut, tiga aspek saya lihat. Nombor satu ialah kesampaian maklumat. So memang ada banyak inisiatif kerajaan untuk mereka, banyak inisiatif untuk start bisnes sendiri, untuk jaringan, contohnya jaringan keselamatan sosial macam Perkeso, macam EIS, memang ada banyak jaringan keselamatan. Tetapi bila kita melawat rumah mereka, bila kita tanya mereka mengenai inisiatif macam mana nak meletakkan permohonan, kepada golongan yang ada dalam data kerajaan, contohnya dalam e-cafe atau mungkin dalam BPN. Yang kedua, kita boleh juga lihat daripada persepsi terhadap miskin bandar. Yang banyak daripada miskin bandar ini terdiri daripada kalangan yang duduk di tetapi kalau lihat dalam tahun ini, kita banyak juga melawati rumah-rumah kos rendah atau apartment kos rendah yang di mana satu apartment ni mungkin 3 keluarga yang duduk. Jadi satu keluarga satu bilik. So bila kita lihat ramai yang bila kita nak hulurkan bantuan kepada apartment kos rendah, ramai yang tanya kenapa bukan di PPR, kenapa di apartment kos rendah. Kalau apartment kos rendah mungkin kehidupan mereka lagi stabil daripada PPR. Tetapi ini adalah persepsi yang boleh diperbetulkan. So yang itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya lihat adalah takutnya lahir generasi penerima dan bukan diperkasakan. Because ramai yang sekarang memang bantuan one-off diperlukan pada masa kini dengan yang MCO dan juga kesan pandemik. Tetapi ramai di antara mereka juga perlu diperkasakan melalui hand-holding, contohnya menukarkan usahawan mikro untuk mereka, atau memberi peluang pekerjaan seperti ekonomi gig, because mereka perlu diperkasakan juga.
Dan terakhir sekali Kuannya, PKP 3.0, adakah Kuan risau mereka ini akan terus terjejas dan juga terkesan biarpun lebih banyak bidang ekonomi yang dibuka dan juga diberikan peluang untuk beroperasi ketika PKP 3.0 ini adalah sama dengan PKP 2.0. Itu memang banyak bidang ekonomi tersebut, tapi adakah Kuan risau mereka ini kumpulan berpendapatan rendah di bandar ini akan terkesan? Okey, secara jujurnya kalau kita lihat dari sektor, saya boleh cakap dari sektor makanan. Dari sektor makanan, kalau saya lihat, dia memang memberi peluang kepada hampir 30 belia daripada golongan tertinggi. Tetapi bila sektor makanan sendiri dah tutup, kita tidak dapat memberikan mereka sebarang pendapatan. So memang kalau kita lihat PKP 3.0, kalau dibandingkan golongan-golongan yang terjejas ialah golongan tertinggi juga, because mereka memang banyak bekerja dalam sektor makanan, dalam sektor-sektor yang sekarang dihadkan dia punya kegiatan ekonomi. Tidak ramai yang bekerja dalam industri-industri yang besar, because kalau tengok dalam golongan miskin bandar memang jauh kalau kita lihat dari segi industri yang besar yang sekarang dapat beroperasi masa MCO 3.0. Tapi kalau lihat industri kecil atau SME yang tidak mempunyai peluang, contohnya penutupan pejabat yang tidak memberikan peluang untuk cleaners untuk bekerja, yang ni adalah golongan yang datang daripada miskin bandar yang akan terjejas. Terima kasih Kuan Pati, pengasas bersama Masalah Wheels, membincangkan berkenaan dengan laporan dapatan daripada laporan keluarga di pinggiran terbitan UNICEF edisi keempat. Teruskan bersama kami untuk analisis lanjut dalam dan juga luar negara serta berkenaan dengan laporan berkenaan. Dan saya Rizal Zulkafli, jika anda ingin maklumat berkenaan dengan vaksin COVID di laman web kami di astroawani.com, dan teruskan bersama kami di Astro Awani. Salam hormat. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dalam Buletin Awani. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Hari ini sehingga 7 Jun, seluruh negara diletakkan di bawah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menjadi langkah sementara dilaksanakan kerajaan dalam usaha mengurangkan kes jangkitan baru COVID-19 yang mencatatkan 4 angka sejak beberapa bulan lalu dan melebihi 3,000 kes dalam tempoh 2 minggu lepas. Pelaksanaan PKP 3.0 itu diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas mempengerusikan sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 pada Isnin. Keputusan diambil berdasarkan trend kes-kes harian COVID-19 yang semakin meningkat sejak beberapa minggu lepas. Justru itu, kata Perdana Menteri, kerajaan telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan ketat bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dalam masyarakat dan menghalang kenaikan kes secara mendadak. Malah, kata beliau, Malaysia sedang berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19 yang boleh mencetuskan suatu krisis nasional. Manakala Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah dalam satu sidang media sebelum ini pula berkata, kewujudan varian-varian baru dengan kadar jangkitan yang lebih tinggi, kekangan ke atas kapasiti sistem kesihatan awam yang semakin meruncing menuntut satu tindakan drastik seperti PKP 3.0 diambil. Tidak seperti PKP 1.0 dan 2.0, sepanjang tempoh PKP kali ini, semua sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi. Umat Islam di Malaysia akan menyambut Hari Raya Aidilfitri esok. Pengumuman itu dibuat penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad pada 8 malam Selasa. Pengumuman tarikh 1 Syawal 1442 Masih itu disiarkan menerusi siaran televisyen tempatan. Sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini diraih dalam norma baru selepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara bermula hari ini sehingga 7 Jun 2021. PKP 3.0 berkenaan menggariskan 11 perkara penting termasuk larangan rentas daerah dan rentas negeri kecuali untuk tujuan kecemasan, kesihatan, pekerjaan, ekonomi, temujanji, vaksinasi dan pasangan jarak jauh.
Umat Islam di seluruh negara mula menyambut Ramadan pada 13 April lalu. Kadar keberjangkitan R0 COVID-19 di Malaysia kembali mencatatkan penurunan. Angka itu turun kepada 1.12